Isu pelaksanaan peraturan penebangan hutan EU-EUDR bakal dibincangkan bersama Ketua Pengarah Alam Sekitar di bawah Suruhanjaya Kesatuan Eropah EU, Florica Finnhoje pada 28 Jun ini. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Kepengetahuan Sidang Dewan Rakyat. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Syamimi Saripan di Dewan Rakyat. Silakan. Baik Miza, keperluan itu agar mesej konsisten dapat disampaikan kepada EU. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata Finnhoje bertanggungjawab meneliti dan merangka penyediaan EUDR secara keseluruhan. Saya akan bertemu dengan Florica Finnhoje, Ketua Pengarah Alam Sekitar di bawah Suruhanjaya EU, iaitu Director General in Directorate General for Environment of the European Commission pada 28 Jun 2023 di pejabat saya di Putrajaya. Florica Finnhoje merupakan Ketua Pengarah yang bertanggungjawab meneliti dan merangka penyediaan EUDR secara keseluruhan. Dan pertemuan ini nanti saya akan menegaskan lagi pendirian yang Malaysia bawa semasa di Brussels, Belgium, selain menjelaskan pandangan Malaysia secara khusus terhadap pelaksanaan EUDR. Jawapan merujuk hasil lawatan kerja ke Eropah dalam menangani isu diskriminasi minyak sawit serta bantuan segera kepada penoreh dalam menangani musim panas dan penyakit daun hingga menjejaskan hasil susu getah. Beliau turut memaklumkan ke pengetahuan Dewan misi bersama Malaysia dan Indonesia ke EU sebagai berjaya dalam menyampaikan kebimbangan negara pengeluar sawit berkenaan mengenai pelaksanaan EUDR secara kolektif melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Pada masa sama, respons positif diterima daripada misi tersebut juga diharap dapat meleraikan kebimbangan Malaysia dan Indonesia terhadap pelaksanaan EUDR yang dikuatiri boleh menjejaskan sektor sawit di kedua-dua negara. Seterusnya, Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi telah memperuntuk 14.9 juta ringgit bagi mengawal penyakit luruhan daun Pestalotopiyosis untuk tahun ini dan 2024. Bantuan kepada penoreh serta pekebun kecil itu meliputi 2 siri pelaksanaan. Ketika ini, siri pertama sedang berjalan di 32 lokasi termasuk Negeri Sembilan, Pahang, Kedah, Sabah dan Sarawak. Projek dijangka selesai pada suku ketiga tahun ini melibatkan keluasan 8,041 hektar kebun kedah. Pula menggunakan peruntukan berjumlah 49 juta ringgit bagi anggaran jumlah keluasan 4,980 hektar di 8 lokasi iaitu di Sarawak, Negeri Sembilan dan Kedah dan dijangka selesai pada suku pertama tahun 2024. Dewan turut dimaklumkan setakat tahun lepas 448 juta ringgit telah diagihkan kepada 210,000 pekebun kecil dan penoreh getah sejak inisiatif pengeluaran getah dilaksana pada 2015. Seterusnya, tindakan Vietnam mengurangkan ekspor beras ke Malaysia tidak menjejaskan bekalan dalam negara. Ketika ini hasil beras meliputi 70% pengeluaran tempatan manakala hanya 30% beras import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur menjelaskan 30% beras import meliputi pelbagai negara dan tidak hanya bergantung kepada Vietnam semata-mata. Bagi Malaysia, sumber import beras adalah dari pelbagai sumber: India, Myanmar, Kemboja, Pakistan dan Thailand. Tidak hanya bergantung kepada negara Vietnam. Justru kalau Vietnam mengurangkan, insya-Allah ia tidak menjejaskan kecukupan beras di Malaysia. Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Akta Pertaruhan 1953 perlu dipinda dengan segera bagi mengekang kegiatan judi dalam talian. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan pindaan kedua-dua akta berkenaan untuk penambahbaikan undang-undang berkaitan judi. Pihak polis juga terus meningkatkan keupayaan menerusi pengumpulan data yang tepat serta kerjasama awam dituntut demi membantras isu berkaitan judi dalam talian.
2023, judi masa itu mungkin belaga ayam aja. Sekarang ini Datuk Ketua, judi atas talian. Akta yang kita guna pakai masih sama. Kalau polis nak ambil tindakan, mereka challenge di mahkamah, judi atas talian tak termasuk dalam akta rumah judi terbuka dan akta pertaruhan. Mereka menang. Jadi, kita mesti ada tekad politik untuk pindah. 2021 sehingga Mei 2023, kita dah blok 2,119 laman web. Tapi Tuan Ketua, kita blok, lepas tu dia ada mirror site pula. Sebab itu pasukan polis mesti 2-3 langkah ke hadapan. Tuan Ketua, kita create public awareness, orang awam jangan terlibat. Tapi channel Telegram, kalau yang berhormat buka Telegram, kita tak minta, dia invite kita dengan aktiviti setiap masa, setiap saat dia invite. Bagi memantau kegiatan berkenaan, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bank Negara Malaysia. Beliau turut mendedahkan wujudnya naungan politik dalam kegiatan judi dalam talian. Ya, memang wujud elemen naungan politik ke atas players ini. Ada. Affirmatively ada. Tuan Ketua, dari situlah datang influence dan protection. Dari situlah datang corruption and bribery. Dari situlah wujudnya tipis political will untuk mengadakan dan membaharui tekad untuk memerangi perkara ini habis-habisan. Jadi pusingan dia adalah players dinaungi dan dia membalas dia punya political master. Political master melindungi dia supaya tindakan tak diambil. Contoh, maklumat dibocorkan. Contoh, polis faham sungguh-sungguh tentang pattern ini. Wujud. Sidang Dewan Rakyat untuk hari terakhir menyaksikan Kertas Putih Kesihatan sedang dibentangkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa selepas selesai sesi pertanyaan jawab lisan. Dan saya kira itu saja perkembangan dari Parlimen. Untuk mendapatkan perkembangan terkini berita semasa, teruskan bersama Miza di Berita Tengah Hari. Silakan Miza. Baik, terima kasih Mimi.